بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, kita membanyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian tertentu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, yang berada di online? Apa khabar ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ustaz ya, kembali ya daripada rumah di Terengganu ya. Dengan perginya insan yang disayangi. Kita doakan tuan-tuan di rumah, mohon doakan kepada Allahyarham, kepada ayahanda, kepada Ustaz Tarmizi, dilimpahkan dengan keampunan, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Pada hari ini kita menyambung kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua daripada suratul Waqiah dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita ingin baca, kita ingin faham dan ingin beramal sedikit demi sedikit, perlahan-lahan apa yang ada di dalam Al-Quran agar Allah memberikan keberkatan kepada kita. Dan pada hari ini insya-Allah kita memulakan majlis kita. Insya-Allah bagi tuan-tuan yang belum lagi sempat mengambil mushaf, boleh ambil mushaf. Yang di online belum lagi sempat mengambil mushaf ataupun tidak ada mushaf, boleh muat turun Smart Quran ya, untuk sama-sama dirujuk, untuk sama-sama kita baca. Moga-moga tuan-tuan yang mendengar sekarang di online ataupun di depan kaca TV, kita dapat manfaat yang besar daripada surah Al-Waqiah, surah tentang hari kiamat. Allah memberitahu kepada kita agar kita jangan leka ya, buatlah pilihan antara tiga kumpulan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Kita diajar oleh Allah SWT menjadi umat alhamdulillah. Umat alhamdulillah Ustaz ya, di mana kita baca pada setiap hari pada solat kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah ya, yang menjadikan Tuhan kepada sekalian alam. Itulah yang dipasakkan, ingin dipasakkan dalam hati kita. Allah tidak akan tinggalkan kita Ustaz ya. Allah sentiasa mendidik kita, membesarkan kita, melakukan tarbiyah kepada kita. Dan salah satu daripadanya yang dibahaskan dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala pujian bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di online, saya ucapkan terima kasih kerana masih setia untuk bersama dengan Malaysia Quran Time. Kita ingin melihat, ada yang bertanya di online tadi, dia kata malam tadi Ustaz pukul 10 tunggu tak keluar-keluar ya. Rupanya ada sedikit maklumat tambahan. Pada setiap Ahad malam acara ini diulang pada jam 11. 11 hari Ahad sahaja, tapi selain daripada hari Ahad kita bersiaran semula pada jam 10 malam ya. Ini untuk maklumat pasal ada yang bertanya sebentar tadi. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, mari sama-sama
kita membuka halaman 535. Hari ini kita nak melihat pada surah Al-Waqiah. Apa sinopsis yang kita nak tengok hari ini? Secara ringkasnya kita nak melihat pula kepada golongan yang ketiga, ya, golongan ketiga iaitu Allah memberi peringatan tentang azab untuk golongan kiri, ya, ashabul shimal. Dan apakah tempelak Allah tanya balik kepada orang-orang yang mendustakan, ya, yang deny, yang menafikan kehebatan keimanan pada Allah SWT. Kita akan sama-sama lihat bermula ayat 41 sebentar lagi. Kemudian nanti selepas rehat nanti kita akan lihat bagaimana Allah bersumpah tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran, dan juga Allah mengingatkan kita tentang saat akhir kita, saat sebelum kita pergi, buatlah pilihan, dan ditutup dengan subhanallah ataupun pujian, ya, tasbih maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi bahagian yang pertama ini kita nak membaca ayat 41 hingga 56 dahulu, ya, dipimpin oleh ustaz, ya. Kita bercerita tentang amaran Allah, ustaz, ya, dalam ayat ini, ya. Baik ustaz, kita kan. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Fazrul, sidang penonton-penonton yang dimuliakan. Tak lupa kepada yang bersiaran melalui live FB di TV Al-Hijrah. Sama-sama kita hayati pada ayat yang ke-41 hingga 56, apakah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman dalam ayat yang ke-41, wa ashabus shimal ma ashabus shimal, ustaz, ya. Allah memanggil berkali-kali tentang golongan yang sebelah kiri, ya. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri ini, kerana Allah nak mengingatkan, ya, kepada kita, ustaz, ya, pasal ada orang yang dia kata kita cakap perkara baik-baik jelah dalam hidup ni, jangan cakap perkara tak baik, kan. Tetapi sebenarnya kaedah di dalam Al-Quran ada targhib dan tarhib, ya.
ada yang memotivasikan dan juga memberi amaran ya. Ada nadhir wa bashir. Nazir wa bashir ya, itu peranan Rasul kan. Jadi bashir beri kabar gembira, motivasi positif, tapi nazir itu kena beringat juga. Betul. Ya. Pasal kalau tidak nanti kita selalu cakap yang positif sahaja, kita tak berjaga-jaga, rupanya musuh memang Allah dah selalu ingatkan tetap akan datang ya. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Waqiah ini menceritakan gaya fikir ya, gaya fikir maksudnya Allah beritahu bashir ya dengan as-sabiqun as-sabiqun, kumpulan yang bersegera ni buat kebaikan, dan juga kumpulan ashabul yamin Ustaz ya. Dan kemudian sekarang ini kita bincang tentang ashabul shimal fi samumin wa hamim pada ayat yang 42. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih ya. Dan kemudian dan naungan asap yang hitam di sini fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum ya. Pada ayat 43 itu naungan asap hitam la baridun wala karim, maksudnya tidak sejuk dan tidak mulia ya. Kalau diterjemahkan di sini tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nak cerita ni Ustaz, sebenarnya kalau kita tengok dekat padang pasir, orang naik caravan ke kafilah ke, kalau orang yang special ini dia ada dia punya teduhnya. Kalau di sini cakap tentang zillin ya, orang-orang elit ini dia memang ada naungan ya, naungan. Jadi ini orang kaya ni, kalau orang tak kaya dia tak ada apalah, panas kan. Jadi kerana mereka ini kaya tapi mutrafin, Allah cakap pada ayat yang ke-45 itu mereka tidak ada sejuk dan tidak ada karim. Ya, dua perkataan itu amat penting tuan-tuan ya. Satu sejuk dan satu lagi tidak sejuk dan tidak mulia. Sejuk ini maksudnya ialah dia dalam caravan itu ataupun kafilah itu atas unta ke apa sebagainya itu dia okey, tak ada berapa panas sangat satu, tapi dia lambang kepada kemuliaan. Tetapi bila seseorang itu melampau ataupun istilahnya mutrafin ini berfoya-foya ya, ataupun dia istilah lainnya dia tak kisah pasal orang lain Ustaz. Dia yang penting ialah dia kaya, yang penting dan dalam Saftul Tafasir menyatakan ini bukan hanya untuk orang kaya banyak duit. Ada orang tu dia tak berapa kaya sangat pun tapi mutrafin. Ya, maksudnya dia mungkin orang biasa-biasa tapi dia suka berfoya-foya, dia tak kisah pasal orang lain. Kalau macam frontliner sekarang ini mereka kisah ya kepada orang lain sakitnya, walaupun dia tak sakit tapi dia kisah pasal orang lain. Maka tuan-tuan, kita apabila kita melihat perkara ini ataupun kita kisah pasal anak kita di rumah ya, kita kisah pasal jiran kita ada makan ke tak ada makan, tuan-tuan yang berada di rumah apa yang boleh kita buat untuk elak perkara ini, kita kontak, kita hubungi masjid setempat, minta bantuan. Kita bagi bantuan, kita cari orang yang perlukan, itu untuk memastikan kita tak jadi golongan mutrafin pada ayat yang ke-45. Dan kalau kita lihat Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala memberi bayangan azab itu, bayangan yang kita boleh bayang kat dunia. Betul. Sebagaimana kita kat dunia kita suka kepada tempat-tempat yang sejuk, berhawa dingin, kita suka angin yang orang kata apa, sepoi-sepoi ataupun angin yang menyejukkan badan. Betul. Ataupun air yang sedap diminum. Air yang sedap diminum. Allah Taala beri gambaran azab yang kita boleh bayang. Betul. Kalau angin tu yang panas macam mana? Betul. Kalau kita lihat, kita pergi ke musim haji ke Mekah. Saya pengalaman belajar ke Azhar Mesir dulu. Ketika musim panas kadang-kadang 40 darjah Celsius ke atas. Betul. Kita bila panas kat rumah kita rasa nak macam mana nak sejuk. Betul. Kipas dah tak rasa sejuk. Kita buka jendela, buka tingkap. Betul. Konon nak cari angin. Rupanya angin yang masuk, angin yang macam terbakar. Betul. Jadi dia mewujudkan suasana yang angin yang menyeksakan angin tersebut. Betul. Itu baru kat dunia kita cerita ni. Ini baru kita tengok mukadimah azab yang Allah Taala gambarkan kepada kita. Betul. Angin, air dan sebagainya. Kerana di sana yang lebih berat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihnya Allah Taala kepada kita, dia tak taklifkan kita tapi Allah Taala beritahu bagaimana azab neraka dan juga ciri-ciri orang masuk neraka sebagaimana Ustaz sebut tadi. Mutrafin, orang yang dahulu kat dunia dia bermewah-mewah. Bukanlah masuk mewah banyak duit itu salah kan Ustaz? Dia mewah okey, jangan bermewah-mewah. Bermewah. Betul. Mewah sehingga melalaikan. Betul. Mewah sehingga melupakan akhirat. Mewah sehingga menghinakan manusia yang berada di bawah. Sebab kita lihat para nabi pun ada yang mewah, Nabi Sulaiman dan para sahabat sebahagian besarnya ada yang diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana dia menguruskan kemewahan tadi. Jadi jangan bermewah-mewah Ustaz ya, tapi mewah okey. Orang ada yang kaya, ada yang kurang kan. Jadi ada orang miskin pun bermewah-mewah. Kan.
dia tak berapa banyak duit tapi dia bermewah. Mewah maksudnya dia pergi bayar telefon ya lebih penting daripada dia nak pergi memberi nafkah pada anak dia contohnya kan, ataupun dia bayar untuk rokok dia tu kan bermewah-mewah kan, tetapi untuk anak dia ke apa ke dia tak. Yang itu perkara yang perlu diberi perhatian bagi kita semua tuan-tuan puan-puan macam Saya ingat kata-kata Imam Ibn Taymiyah berkenaan dengan zuhud. Mungkin kita memahami zuhud ni baju buruk dan sebagainya. Namun kata Imam Ibn Taymiyah maksud zuhud ialah huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu benda yang tak beri manfaat untuk akhirat. Mana kalau kita nak beli sesuatu, contoh beli kereta, tengok ada tak manfaat akhirat. Oh, nak beli kereta untuk tujuan untuk apa? Membantu keluarga dan nak bawa ibu ke sana ke sini, untuk pergi ke masjid, maka belilah 10 kereta pun tak apa. Manfaat akhirat. Jadi kalau kita buat sesuatu, kita melihat dulu pandangan agama, pandangan Allah Taala, sudah pasti kita akan menilai terlebih dahulu. Itu sebabnya Ustaz kalau kita tengok tadi bercakap tentang Ustaz cakap tentang akhirat itu pada ayat yang ke 47 ya. 47 tu orang yang bermewah-mewah ni dia kata apa? Apabila kami sudah mati, 47 tuan-tuan ya, ayat 47, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Akan disoal balik. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan? Dia tak percaya. Ya. Ataupun ayat 49 tu sesungguhnya jawapannya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu akan dikumpulkan dan pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah termaklum. Benda ni maklum. Kalau siapa yang tak tahu tu, dia lebih kurang kalau semua orang tahu sekarang ni COVID-19 berlaku. Kalau ada orang cakap COVID-19 tu apa? Kan itu memang orang apa Ustaz nak cakap tak tahu nak cakap macam mana kan. Nak ceritanya tuan-tuan, hari pembalasan ini maklum ya, dimaklumi pasal apa, takkanlah kita buat apa sahaja di atas muka bumi ini dan kemudian habis begitu saja Ustaz ya. Dan pada ayat 51 itu penting yang saya nak highlightkan sebelum kita bergerak tuan-tuan ya. Summa innakum ayyuhadhalunal mukadzibun ya. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang tersesat lagi mendustakan. Perkataan dalun mukadzibun ini, al-mukadzibun ini menarik Ustaz pasal nanti pada hujung nanti ada sekali 92 ayat 92 nanti tapi dia terbalik. Terbalik ya. Yang ini Allah highlightkan tentang dalun sesat pasal apa? Pasal orang-orang ini dia tidak ada panduan daripada al-Quran ya. Dan bila dia ni ada image, ada style, orang nak ikut kepada dia. Zaman sekarang ni Ustaz, kadang-kadang ada orang tu dia ada style, ada follower ramai, ya. Kadang-kadang percakapannya itu bukan berteraskan daripada Al-Quran. Dia beritahu pendapat-pendapat dia ambil quote daripada sana, sini apa sebagainya. Jadi ramai follower dia ikut. Rupa-rupanya dia menghantar mesej. Dia tak ajak orang untuk mendustakan, tetapi dia menghantar mesej, ikutlah saya untuk mendustakan Al-Quran. Jangan ambil Quran, ikutlah kepada, bukan salah Stephen Covey, baca-baca Ustaz ya, tetapi yang paling tinggi yang kita nak rujuk adalah Al-Quran. Pasal kalau kita adalah disebut sebagai ya ummatul Quran. Kita adalah umat Al-Quran. Kita adalah umat yang dianugerah Al-Quran. Betul. Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, inilah apa Allah highlightkan ayat 51 ini, jangan sampai jadi orang yang menghantar mesej mendustakan, sehingga kan balasannya tadi Ustaz baca tadi Ustaz ya, tentang makan daripada pohon zakum ya, famaliuna minhal butun, ayat 53 itu butun ini Ustaz ya, dia dalam bentuk jamak. Ada ulama kata bukan sekadar ramai orang yang ada perut, tapi dalam satu diri ini dia ada perut dah habis hancur dengan zakum tadi, perut baru timbul. Masya-Allah. Perut baru, dan bila ada perut baru, kita sakit perut sekali pun Ustaz ya, memulasnya tu kita rasa macam memang tak tahan. Apatah lagi kalau banyak ini balasan bagi orang yang mendustakan tadi Ustaz. Mendustakan. Yang mendustakan. Pohon zakum, buah zakum. Betul. Dan juga minum air daripada hamim. Antara salah satu daripada bentuk-bentuk minuman ahli-ahli neraka ialah disebut sebagai hamim. Hamim. Dan cara minumnya adalah syurbal him. Syurbal him ini dia unta yang dia dah terlepas, dia haus sangat. Bila dia jumpa air, dia minum sekaligus. Keadaan dalam terpaksa. Sekaligus. Dalam terpaksa. Panas tapi terpaksa lapar. Dan minum makan buah zakum. Betul. Dan dahaga terpaksa minum air hamim. Ini satu sekaligus. Dalam sebuah hadis saya ingat Ustaz, Nabi pernah sebut daripada Ibn Abbas, kalaulah satu titis ataupun kita kata law anna qatratan min az-zakum, daripada zakum ni jatuh kat dunia, habis gitu. Habis seluruh penduduk dunia, tak boleh hidup. Anak katanya dia punya bau dia saja. Bagaimana orang yang memakan buah zakum. Kita doakan mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang-orang yang makan buah zakum. Allah Taala selamatkan kita Ustaz. Dan ayat akhir tadi kita baca Ustaz, ayat 56, hadza nuzuluhum.
Nuzul ini biasanya kita terjemahkan sebagai tempat yang turun kan. Tapi nuzul ni asal maksudnya ialah kalau orang datang rumah tetamu, kita bagi dia punya appetizer. Kalau di negara Arab tu dia bagi dia punya halwa dulu, makan manisan dulu tu, itu namanya introductory ataupun apa? Welcome drink. Apa-apa yang cerita-cerita tadi Ustaz ya, minum air yang sekaligus panas apa sebab zakum itu introductory. Mukadimah baru. Mukadimah baru. Auzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak jauhkan daripada perkara ini? Mari kita baca seterusnya solution. Allah coach kita. Allah tanya soalan macam mana untuk kita jauh daripada perkara ini, ayat 57 hingga 74. Ustaz, silakan. Insya-Allah sudah menonton sekalian, kita mari sambung pada ayat 57 hingga ke 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ini adalah soalan-soalan yang Allah tanyakan untuk orang-orang yang tidak beriman. Untuk Allah tanyakan kembali kepada saya, pada tuan-tuan yang berada di rumah, ada beberapa perkara yang Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir agar kita akhirnya akan bertasbih dalam ayat akhir tadi Ustaz ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat ini akan berulang balik nanti di hujung surah Al-Waqiah ini ya, di mana apabila kita dah dengar beberapa soalan Allah coach, Allah tanya kita Ustaz ya, kita jawab soalan ini, insya-Allah kita tidak mudah untuk merasakan Allah ini perlu diperkecilkan ataupun Allah ni tidak sempurna ataupun boleh didustakan. Yang pertama dalam ayat 57 sebentar tadi, Allah bertanya tentang kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Ayat 57 tuan-tuan ya. Allah cakap tentang penciptaan kita. Summa nahnu qaddarna bainakumul
mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maut itu telah dijadikan di antaranya ya, qadarna telah kami tentukan. Maksudnya kehidupan kita di sini ada satu lagi hidup. Di antara dua hidup itu Ustaz, namanya adalah al-maut. Ya, dia telah tidak boleh didahuluikan dan dilumbakan ataupun dicabar. Telah ditentukan. Ketibaannya oleh Allah Subhanahu taala. Betul. Ya. Dan Allah cakap lagi dekat situ pada ayat yang ke-63 itu, perlukah kamu memerhatikan benih yang kamu tanam? Ya, kalau tadi kita bercakap tentang Allah dah jadikan pada ayat 58 tadi, afara'aitum ma tumnun, daripada benih ni manusia, benih yang terpancar. Ya, terpancar. Dan sekarang ini Allah bawa pula pasal pada ayat yang ke-63, 64, benih yang dekat bumi pula. Pasal satu manusia akhirnya jadi seorang manusia, ya, seorang manusia. Kemudian Allah jadikan benih untuk jadi, pada ayat 64 itu, kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Allah cabar lagi. Kan? Allah tanya lagi. Kemudian lau nasya'u ja'alnahu taman fazaltum tafakkahun. Ayat 65 itu, sekiranya kami mahu nescaya kami menghancurkannya sampai lumat. Hutama. Hutama ni Ustaz, dia macam sesuatu yang dipijak, tak berapa perasan. Hutama. Jadi Allah boleh buat begitu, ya, kalau nak buat pada tanaman yang ada. Kemudian Allah tanya pasal air yang kita minum, siapa turunkan, api, bahan bakar yang kita ada, siapa yang jadikan. Allah tanya semua perkara itu. Penciptaan kita tentang tanaman, makanan kita, tentang air, tentang api, pasal ini orang yang dekat padang pasir, dia amat perlukan. Ya. Jadi kita di dalam kehidupan kita, kita perlukan perkara ini. Maka Allah cakap fasabbih bismi rabbikal azim. Sebenarnya semua ini datang daripada Allah. Mengapa Allah bawa ini, tuan-tuan sekalian? Dia introduction untuk kita mengenal kepada nikmat seterusnya, untuk kita buat pilihan dalam kehidupan kita agar kita terjauh daripada menjadi ashabus shimal yang kita bincangkan tadi Ustaz, ya. Jadi kita akan bersambung selepas ini. Kita nak mengetahui macam mana Allah bawakan perkara sekalian alam ini, kemudian Allah nak bawakan kita kepada poin yang penting. Kita akan sambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali semula kita dalam Musaadah dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kita berkenalan ataupun kita memerhati kepada apakah janji Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan hari semalam. Sebentar tadi kita melihat kepada bagaimanakah individu, orang-orang yang mendustakan, dan apakah yang didustakan, apakah tandanya Ustaz, kalau kita perasan untuk balasan yang tak baik tadi tu, Allah beritahu dia buat apa. Berfoya-foya ataupun bermewah-mewah, dia tak kisah pasal orang lain. Tapi untuk as-sabiqun dengan ashabul yamin tak ada beritahu apa yang mereka buat. Ya, pasal nak ceritanya dalam Safatul Tafsir menyatakan bahawa kalau kita buat baik, kalau kita buatlah baik macam mana pun, sebenarnya ganjaran yang Allah bagi itu tak tertanding dengan kebaikan yang kita buat. Sangat mahal. Sangat mahal. Apa yang Allah Taala nak berikan kepada orang yang beramal soleh. Ya, jadi kita kena, tuan-tuan sekalian, kita terus berjuang untuk buat kebaikan. Kita doakan frontliners terus buat yang terbaik. Jangan give up, jangan putus semangat. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di rumah, jangan give up, stay at home, ya. Terus mendidik anak di rumah, keluarga di rumah, kerana ini adalah perjuangan kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di online sebenarnya Ustaz, ya, tadi saya sempat baca Nur Akmal Rahman, dia kata tentang hadza nuzuluhum yaumaddin tadi, ya, dia kata welcome drink yang penuh azab, ya, drink gulping, ya, like thirsty camel. Dia minum sekaligus seperti unta yang kehausan, dan airnya pula itu mendidih, dan juga kerana dah lepas makan zakum Ustaz, ya, bukan lepas makan pizza. Kalau makan pizza tu sedap Ustaz, ya, tapi zakum campur air yang mendidih, ini yang di-highlightkan, yang harapnya kita semua, tuan-tuan yang berada di rumah, kita terhindar. Caranya macam mana? Caranya ialah kita memerhati apakah soalan-soalan Allah untuk kita hargai tadi tentang penciptaan kita ini diberikan tanaman, makanan, nasi, apa sebagainya, air dan juga api, ya. Dan dalam masa yang sama Ustaz, ada komen-komentar lagi yang Ustaz nak komen? Ya, benar. Kita
bila baca surah ini tak lain tak bukan kita mengharapkan Allah Taala menyelamatkan kita daripada menjadi ashabus shimal. Ya. Dan mudah-mudahan ayat yang kita baca ini menginsafi diri kita dan juga kita tidak menjadi ciri-ciri orang-orang yang bermewah-mewah sehingga melupakan akan hari akhirat. Bahkan Allah Taala tanya kepada kita satu bentuk pertanyaan, air mani yang ada dalam diri kita. Betul. Itu pun juga Allah Taala yang mencipta. Siapa yang mencipta? Bukan kita. Walaupun dia ada dalam diri kita, Bukan Allah kita. Subhanahu Wa Taala yang cipta kepada kita dan juga sekalian makhluk-makhluk yang lain. Menggambarkan bahawa Allah Taala nak mengembalikan kita di hari akhirat sana begitu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, jadi itu sebabnya kita nak teruskan bacaan kita daripada ayat 75 hingga 82. Allah dah cerita tadi pasal alam sekitar. Allah nak bawa kita kepada satu sumpah tentang suatu perkara yang hebat. Mari Ustaz. Okay, sama-sama kita hayati pada ayat yang ke-75 hingga 82. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون صدق الله العظيم. Ayat 75, lalu aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila Allah bersumpah, selepas sahaja sumpah itu saatnya, kalau kita belajar ilmu Quran itu, lepas sumpah ada sesuatu topik yang Allah nak highlightkan. Tetapi objek sumpah itu juga ada kehebatannya. Kalau tadi kita cakap tentang bintang, kerana bintang ini Ustaz ya, dia sebenarnya menerangi kepada orang yang sesat. Tadi kan kita ada cakap dalun tadi tu, kan? Pasal orang yang sesat itu dia dalam kegelapan, dia perlukan cahaya macam seorang yang travel, orang yang bermusafir kalau di padang pasir itu perlukan bintang untuk menerangi. Dan selepas daripada bercakap pasal bintang ini, Allah bercakap tentang innahu laqur'anun karim. Itu topiknya Ustaz ya. Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Kalau kita nak mulia Ustaz ya, zaman kita ini, zaman Nabi, nak mulia seseorang itu, dia bukannya dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, tetapi mestilah ambil daripada mana Ustaz? Al-Quran. Al-Quran Ustaz, tuan-tuan ya. Kalau nak jadi mulia di akhirat nanti, inilah Quran. Ada perkataan karim di situ. Tadi kita dah cakap la baridun wala karim kan. Dia dapat sesaan yang tidak sejuk dan tidak mulia. Pasal apa? Pasal tak nak ambil Al-Quran. Dia mendustakan Al-Quran. Jadi ini adalah peringatan pada Allah dan kemudian diteruskan dengan penerangan tentang Al-Quran ayat 78, 79 dan 80. Allah highlightkan ayat 81, 82. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Mudhinun ini maksudnya memandang hina, memandang remeh. Pasal ingatkan macam baca Quran ni tak ada apa Ustaz ya, tapi rupa-rupanya dalam Quran ni macam-macam ada kehebatan-kehebatan berita lepas, berita yang akan datang untuk menguruskan kita di rumah tuan-tuan sekalian ya. Yang saya harapkan pada tuan-tuan mendapat manfaat daripada Quran Time ini, walaupun sekejap Ustaz ya, 1 jam ya. Harapnya ia dapat diamalkan terus, diulang-ulang balik. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasihlah pada semua yang menyokong ya, yang online, yang terus memberi komen, yang share sekarang ataupun yang telah pun share dengan kawan-kawan. Beritahu ya, kerana apa? Kerana kita bercakap tentang innahu laqur'anun karim. Siapa yang bersama dengan Quran yang mulia, maka dia akan jadi mulia. Adik-adik yang kat rumah yang baca, yang hafal Al-Quran bersungguh-sungguh kerana Quran ini mulia, nanti adik-adik akan jadi mulia. Ya, akan jadi mulia. Allah akan angkat sebagaimana Allah telah angkat orang-orang terdahulu. Dan
Bercakap tentang ayat 82, ya, akhir ayat yang kita baca tadi, wa taj'aluna rizqakum innakum tukadzibun. Allah cakap tentang bukankah, ya, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya. Ya. Allah cakap rezeki ni ustaz, ya, pasal tadi kita dah baca tentang penciptaan kita tadi, tentang makanan kita, tentang air, api. Allah dah bagi rezeki ni dah daripada langit. Kemudian bila dapat al-Quran, makanan dia tak dustakan. Dia tak ada berdagang, Allah Tuhan mengapa bagi nasi ini pada saya? Dia tak cakap itu, malah tercari-cari rezeki tersebut. Tetapi bila al-Quran diberikan wahyu daripada langit juga, didustakan. Jadi kalau boleh ustaz, kita tak nak jadi orang begitu. Kalau ustaz boleh baca ayat 81 82 ni sekali lagi ustaz, untuk kita pasakkan dalam diri kita, jangan kita dustakan Quran, jangan kita letak Quran nombor 2 nombor 3. Benar. Mesti nombor 1. Sila ustaz. Okey, insya-Allah sama-sama kita pasakkan lagi ayat yang ke-81 dan juga 82, bagaimana kita memuliakan al-Quran. Ya. Biar Allah Taala muliakan kita dengan al-Quran, kita tidak menganggap al-Quran ini sebagai berita biasa. Al-Quran adalah kalamullah, berita daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa bihadzal hadithi antum وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Sadaqallahul azim. Apakah kamu menganggap remeh berita ini daripada Al-Quran dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima daripada Allah untuk mendustakannya, ya. Jadi maksudnya dapat rezeki, sepatutnya guna rezeki itu untuk membenarkan ayat Al-Quran. Pasal rezeki datang daripada Allah juga, ya. Dapat rezeki, ya, bestnya, kan. Tetapi bila dapat Quran, tak berapa best pula. Itu maksudnya mendustakan. Kita tak harapkan tuan-tuan yang mengikuti ini terus istiqamah. Dan bila bercakap tentang istiqamah ini ustaz, ya, Allah bawakan satu perkara penting, buatlah pilihan. Pada ayat yang ke-83 hingga 96, mari ustaz sama-sama kita hayati ayat yang ke-83 hingga 96 akhir surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح
فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Surahul Azim dalam ayat 83 Allah membawakan Ustaz ya tentang satu perkara namanya kematian. Ya, buatlah pilihan. Allah bertanya balik, Allah coach lagi, Allah tanya lagi dalam surah ni banyak soalan ini. Pasal Allah dalam kita memaknai keimanan kita kena banyak soal Ustaz ya. Soal untuk meningkatkan iman, bukan soal untuk menjauhkan ataupun nak lari daripada buat kebaikan. Itu yang kita kena ambil perhatian. Ayat 83 ini, maka mengapa mereka tidak menghalangi ketika nyawa telah sampai ke kerongkongnya, ya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, ya. Orang-orang dah tengok dah semua tu, sebenarnya wa nahnu, kami aqrabu, lebih dekat lagi daripada mereka, tetapi mereka tidak nampak. Ya, kami itu maksudnya Allah dah beritahu kepada para malaikat yang nak menariknya. Malaikat ni lebih rapat lagi kepada sanak saudara Ustaz ya. Ustaz pasti terkesan dengan kepergian ayah ya, tetapi kita yakin, bagi orang beriman kita yakin Ustaz ya, bahawa malaikat dan Allah, kalau kita berjuang bersama Al-Quran, saya tengok ayah Ustaz memang masya-Allah tabarakallah, kita doakan dan kita doakan tuan-tuan yang di rumah juga, ayah-ayah, ibu-ibu ya, bersama dengan Al-Quran, nanti anak dan orang-orang, saya cakap dengan Ustaz tadi, ingatkan sepatutnya tak boleh ramai sangat kan, tapi ramai juga. nak pergi solat kan. Saya ambil kesempatan juga untuk mengucap terima kasih kepada saya lihat komen di FB Live Al-Hijrah, mengucapkan takziah dan mendoakan kepada arwah ayahanda saya Haji Ali bin Yahya. Saya selaku adik-beradik, saya boleh beritahu begini, kami membesar dengan Al-Quran. Nahya bil Quran, kami hidup dengan Al-Quran di rumah. Saya bersaksikan bahawa ayah saya seorang yang sangat cintakan Al-Quran. Dia seorang yang sangat memuliakan Al-Quran. Saya boleh beritahu sedang penonton, kami ni, ayah saya terlalu tegas dengan Al-Quran, sehingga kami di rumah lebih banyak membaca Al-Quran daripada bersembang ataupun berbual-bual dengan ayah. Kami lebih banyak sepanjang hidup ayah arwah almarhum ayah saya, kami lebih banyak membaca Al-Quran daripada berkata-kata atau bersembang. Saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa almarhum, dan juga saya mengucap terima kasih kepada semua yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ya, sebenarnya itulah kita bercakap tentang kematian. Allah sebut kami yang menentukan kematian manusia. Bahawa setiap manusia pasti akan merasai mati. Bahawa orang yang paling berjaya apabila dia berjaya dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, kata Allah, faqad faz. Inilah kejayaan yang hakiki. Bukan kejayaan yang sebenar bila kita mendapat habuan dunia semata-mata, bukan kejayaan sebenar apabila kita dapat ijazah, PhD dan sebagainya. Kejayaan sebenar, kata Allah, faqad faz. Bila dia berjaya dijauhkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Itulah kejayaan yang hakiki. Kejayaan. Allah nyata dalam ayat 88 ini, fa amma in kana minal muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah dengan amalan-amalan, salah satunya dengan mengambil Al-Quran ini sebagai sumber kemuliaan. Ustaz ya. Seperti mana yang ayah Ustaz laksanakan, boleh nampaklah dengan apa yang Ustaz dan adik-beradik yang lain kan. Yang kita doakan pada tuan-tuan juga di rumah ya, kita sama-sama buat yang terbaik bersama dengan Al-Quran, membina keluarga dan negara ini. Ya, kerana kita nakkan negara ini juga menjadi muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan. Ayat ke-89 Ustaz. Farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Boleh berehat-rehat ya, boleh apa istilahnya, memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh kenikmatan. Bercakap tentang rauh ini, pasal sebelum ni surah Yusuf Ustaz ya, ada cerita tentang wala tai'asu mir rauhillah. Ya, bagi tuan-tuan yang mengikuti siaran surah Yusuf, jangan berputus asa daripada rauhillah, iaitu rahmat Allah, daripada ketenteraman, daripada pujukan daripada Allah SWT. Dalam kepayahan yang kita ada sekarang ini, jangan putus asa di sini. Insya-Allah di sana nanti kita akan berehat-rehat dalam rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu komentar dalam satu tafsir ayat 91 menarik Ustaz ya. Fasalamul laka min ashabil yamin. Beberapa ulama kata maksud ayat ini, maka salam bagimu ni siapa? Salah satu pendapatnya ialah bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada siapa? Ashabul yamin. Kalau kita Ustaz, harapnya kita tuan-tuan di rumah ashabul yamin, kita boleh beri salam kepada Nabi Muhammad depan-depan. Masya-Allah, ini adalah perjuangan kita ya, perjuangan untuk bersama dengan Nabi. Dan Allah menyatakan
tadi muqarrabin ya, kemudian ashabul yamin pada ayat 90, tetapi Allah ingatkan sekali lagi kesimpulan kembali balik pada awal surah, iaitu wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin ayat 92, orang-orang yang mendustakan ashabul shimal ini maka dia terus mendapat azab demi azab. Inilah pada ayat 95, sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Hakku ini adalah kebenaran, al-yaqin yang perlu diyakinkan. Kalau tuan-tuan sebagai influencer, banyak follower Facebook, banyak pengaruh, sebagai VIP ya, sebagai influencer, influence lah kepada, yakinkan pada masyarakat bahawa Quran dan juga kematian ini adalah perkara yang paling penting. Pasal ada orang kata kalau kita boleh kaya, kalau kita boleh macam-macam mewah-mewah ni semua, sebenarnya itu topik nombor 5 6. Topik paling penting ayat 95 ini Allah cakap haqqul yaqin itu adalah apabila kita kembalikan pengaruh orang untuk membaca Al-Quran dan buat persediaan sebelum kita pergi, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi inilah sedikit Ustaz ya. Ya. Kalau kita lihat apa nama ni, Allah Taala Subhanahu Wa Taala sebut tentang syurga dan neraka, bagaimana begitu mewahnya syurga, bagaimana begitu dahsyatnya neraka, dan kita melihat di sini syurga itu ada darjat-darjat dia. Darjat. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang diberi darjat sesuai apa yang diusahakan. Neraka ada juga tingkatan neraka, syurga ada juga tingkatan-tingkatan. Kerana itu kita masuk ini berdasarkan takwa dan amal soleh. Kalau takwa itu sama je, Allah Taala tak ungkap ayat. Sedangkan Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku orang paling bertakwa. Maknanya syurga itu ada dia punya tingkatan-tingkatan. Maknanya kita mari masa yang kita ada ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di rumah, kita memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, insya-Allah. Jadi apakah yang boleh kita buat tuan-tuan? Antara 3 perkara yang boleh kita ambil yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Yang pertama ialah kita boleh buat belajar untuk merendah diri dengan mengiktiraf Allah ini maha berkuasa dengan melihat ya, berfikir, lihat kepada hujan, air, api, bahan api sebagainya. Tengok stesen Shell ke Petronas ke, kita tengok ya Allah betapa begitu kan. Itu juga adalah amal ibadah untuk meningkatkan takwa kita. Yang pertama. Yang kedua, hasil dan produktiviti ditingkatkan dengan kita selalu melihat, merujuk kepada Allah SWT. Bukan saya boleh, tetapi yang bolehnya Allah, saya ni lemah, ya Allah saya minta bantuanmu untuk meningkatkan hasil dan juga produktiviti. Nombor 2. Dan nombor 3, kita berfikir dan melihat kepada alam untuk makin jelas lagi ya, makin jelas lagi kebesaran Allah, keyakinan kepada Allah, kerana ini ayat keimanan. Surah Waqiah ni ayat keimanan. Ustaz, kalau kita boleh doa bersama-sama agar Allah meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kepercayaan kita, terutama zaman perit ini, zaman sukar yang ke depan ini katanya lebih sukar lagi, tapi kita minta dengan keimanan kita masih lagi dapat menjadi muqarrabin, as-sabiqun ataupun ashabul yamin. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم
أن ترفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ونعوذ بك ربنا من الوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكرونا وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami daripada menjadi ashabus shimal, ya Allah. Kau selamatkanlah kami daripada menjadi golongan ashabus shimal, ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada memakan buah zakum, ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada meminum air hamim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah lidah kami sentiasa basah dalam membaca kalam Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, hiaskanlah suara-suara kami dengan alunan lantunan kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa memperelokkan suara ketika membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kau muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini, ya Allah, sebagai syafaat di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini, ya Allah, sebagai syafaat untuk kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran dihafal dalam dada-dada kami, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran sebagai perkara yang dihafal dalam dada-dada kami, ya Allah. Dan ia sentiasa dibaca dalam rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan pada jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, kau pimpinkanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, kau pimpinkanlah hati-hati dan jiwa-jiwa kami ke jalan kebenaran hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Kami bertawakal sepenuhnya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, warham mautana. Ya Allah, kau sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Kau rahmatilah insan-insan yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, kau rahmati dan ampunkanlah insan-insan yang telah pergi di kalangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang saleh, ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami redha dengan ujian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami redha dengan ujian ini, ya Allah. Bekalkanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bekalkanlah kesabaran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kerana kami tahu, ya Allah, tiadalah kami dapat memiliki sifat sabar itu melainkan dengan anugerah pertolongan-Mu, ya Allah. Wa ma sabruka illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, kita dapat bersama, ya. Dan bagi tuan-tuan, kita doakan untuk ayah ibu kita, ya, untuk keluarga kita. Dan salah satu peluang yang kita boleh rebut sekarang ini sebenarnya bagi tuan-tuan yang ada kelapangan, kelebihan, ya, terlibat dengan wakaf Quran. Saya nak kongsikan sikit tentang wakaf Quran. Sekarang ini sudah terkumpul 6,232 naskah. Kita target 15,000. Kita harapkan dengan wakaf ini ia akan memberi manfaat kepada hospital-hospital di seluruh Malaysia. Kita memberikan manfaat kepada pesakit-pesakit di katil-katil agar mereka kalau dengar daripada Malaysia Quran Time ini, mereka boleh buka mushaf masing-masing, ya, dan mereka baca, akhirnya mereka mendapat manfaat. Dan harapnya pahala yang kita dapat, Ustaz, ya, untuk orang-orang yang telah pergi, untuk kita sendiri pun, ya, agar pahala itu jariah sampailah ke akhirat. Jadi tuan-tuan, ada nombor akaun di atas skrin itu untuk sama-sama kita ambil peluang, ya, menjelang bulan Ramadan yang dah tak lama ini. Kita bagi Quran bulan Ramadan nanti, pesakit-pesakit baca Quran, hasil daripada RM1, RM2, tuan-tuan, itu adalah satu
amalan Ustaz ya untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun ataupun menjadi ashabul yamin. Moga-moga Allah terima. Kita bertemu lagi insya-Allah ulangan pada jam 10 malam ini. Ada yang tanya semalam tak ada ke? Semalam sahaja hari Ahad jam 11. Hari ini jam 10 malam macam biasa ulangan, dan esok kita bertemu lagi insya-Allah